Ikan apa ni? Inilah dia ikan baung ekor merah. Inilah dia ikan baung ekor merah. Apa? Tukar tangan. Kilo pun ada ni agak dia. Apa dia? 4 kilo pun ada ni. Ini lebih kurang 4 kilo ni. Tapi Sofia, kalau ikan baung ekor merah ni tahu tak masak apa sedap? Masak. Asam gulai tempoyak. Memang sedap. Asam pedas. Asam pedas pun beli juga. Sedap dia. Sedap juga. Tapi kalau tahu inilah ikan pemangsa yang sekarang ni mendominasi semua jenis sungai kat Malaysia ni, khususnya di Perak, Pahang dan Selangor ni, Sungai Selangor ni ya. Dan inilah ikan yang menyebabkan ikan tempatan kita tak ada, Fai. Itulah dia. Ikan pemangsa ataupun ikan invasif. Jangan. Bahaya. Sebenarnya dia sengat. Ikan invasif ni hati-hati, memang sengat ni. Kalau kita tengok, kalau sebagai seorang pemancing, memang kalau dapat ni memang sukalah. Tapi sebenarnya ada satu yang suka, ada satu lagi yang buruknya. Bila dia makan ikan-ikan kita lah. Contohnya macam ikan kelah kita, ikan sebarau kita. Dia suka makan ikan-ikan kecil kita. Jadi kalau kita nak dapatkan ikan tempatan tu susah lah. Sebab apa? Sebab dah dimakan oleh ikan pemangsa ni. Ya, apa pun kita akan berbincang lanjut lagi bagaimana ini boleh dikurangkan supaya ikan tempatan kita lagi banyak. Kita teruskan memula siaran MHI kita di studio Malaysia hari ini. Yes. Okey, jom kita cari yang lain lah. Okey, jom. Takkan besar lagi. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada anda semua yang sedang bersama dengan kami. Itu dia tadi sedikit perkembangan kawan-kawan saya yang berada di lapangan nak bawakan perkembangan kepada anda nanti. Tapi itu cerita nanti, jangan risau, kita ada 1 jam bersama-sama dengan kami. Sebelum tu kita nak ucapkan agar anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, cuaca pun tidak menentu. Cerita pasal cuaca ni jom sama-sama. Macam biasa kami di MHI sentiasa akan kongsikan keadaan cuaca semasa setiap pagi 9.10 pagi sehingga ke jam 10.10 pagi. Kita lihat di sini rata-rata menunjukkan cerah. Begitu juga di kawasan seperti Kota Baru, Alor Setar, Ipoh, Senai, Johor, Putrajaya juga nampaknya cerah. Cuma di Kuantan Kuantan ada hujan sedikit pada pagi ini dan juga beberapa kawasan lain. Alhamdulillah nampaknya inilah seperti mana yang dijangkakan dan kita harapkan agar segalanya berjalan dengan baik untuk anda semua. Pagi ini amaran ribut petir keluar di beberapa kawasan. Okey, alhamdulillah tiada amaran ribut petir setakat yang telah pun dikongsikan di sini. Okey. Jadi selain daripada itu, mungkin kita boleh saksikan juga di map Malaysia. Ini dia beberapa kawasan yang ribut petir juga kita dah kongsikan tadi. Ayuh kita terus sahaja dengan amaran ribut petir ataupun online, Kosmo Online kita. Di sini kita nak kongsikan kepada anda yang dah tahu pun beberapa kawasan ataupun anda juga mungkin kongsikan bersama dengan kami kawasan-kawasan yang terlibat dengan keadaan banjir, naik air. Ini dia kejadian limpahan kepala air dari Sungai Sintok mengakibatkan kediaman penduduk di Bukit Kaci, Sintok ditenggelami banjir kilat petang semalam. Allahu Akbar. Keadaan ini dikongsikan oleh salah seorang penduduk di sana dan juga kita nampak air berada pada paras lutut, semakin lama semakin berada dalam keadaan yang membimbangkan dan ada satu ketika juga dikongsikan air termenung, tidak ada lagi pilihan lain selain daripada mereka haruslah menyelamatkan barangan-barangan penting sahaja. Yang lain semua sememangnya mungkin terpaksa dikorbankan. Okey, ini kejadian di Sintok, Kedah. Tuan-tuan dan puan penonton semua, ayuh kita saksikan pula ini di Berita Harian Online. Dikabarkan musim tengkujuh diramal bermula pada Sabtu ini. 4 hingga 6 episod hujan lebat dijangka berlaku dalam tempoh monsun timur laut MTL ataupun musim tengkujuh di negara ini bermula pada Sabtu ini dan berterusan hingga Mac tahun hadapan. Kita bukan kali pertama mengalami situasi ini. Saya pasti ini di hujung-hujung tahun ini antara cabaran ataupun mungkin cara untuk kita menyantuni keadaan banjir ini lebih sistematik kita harapkan dengan pengetahuan yang kita ada sekian beberapa tahun menghadapi keadaan dan sebagainya. Cuma yelah, kita tahu hari Ahad ini merupakan sambutan Deepavali. Jadi pastinya inilah masa yang nak diambil cuti pun panjang untuk pergi ke mana-mana tempat yang anda ingin tuju. Dan kita kongsikan juga dikabarkan 2 juta kenderaan sehari dijangka untuk guna lebuh raya sempena dengan sambutan Deepavali. Okey, kita kongsikan di sini apa yang dikabarkan ia membolehkan pengguna merancang perjalanan mereka di samping membolehkan plus mengagihkan trafik dan mengelakkan kenderaan tertumpu di satu-satu lokasi di lebuh raya secara serentak. Selalunya mereka akan keluarkan
jangka masa yang ditetapkan untuk mereka ataupun anda di luar sana merancang perjalanan. Tapi satu lagi yang perlu diingatkan, mungkin ada beberapa kawasan yang terputus jalan disebabkan keadaan hujan dan juga banjir kilat. Ini perlu ambil tahu cakna dengan keadaan supaya anda boleh merancang perjalanan balik dan pergi itu tidak ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik juga kepada anda semua. Okey, seterusnya antara yang perlu kita kongsikan tanpa jemu, tanpa henti, kita perlu sentiasa menekan dan membawa perkongsian kepada anda semua apa yang berlaku di bumi Palestin. Kita pernah bawakan individu ini iaitu Dr. Ziad Syahida yang pernah kita kongsikan. Ini dia Facebooknya. Kalau anda sama-sama nak menyaksikan di sini, kita kongsikan juga. Dr. Ziad Syahida yang pernah kita bawakan berkongsi tentang keadaannya di sana dan pada waktu itu terputus hubungan bersama dengan kami dan juga pernah berkongsi voice note ataupun rakaman suara secara eksklusif bersama dengan pihak MHI. Baru-baru ini berkongsi juga, kita update di sini, our house totally destroyed. Alhamdulillah for everything, we still alive. Alhamdulillah, syukur. Dikabarkan juga di sini ada satu cerita 14 jam yang lepas ada seorang individu ni, kalau kita tengok gambarnya di sini, mempunyai slip disc tapi masih lagi bergerak jauh daripada keadaan ataupun refugee camp yang ada di sini untuk mengambil air bersih. Seperti mana yang kita tahu, memang tak ada langsung bekalan air bersih yang ada. Jadi sempat pergi ke sana ambil air bersih dan letakkan di situ untuk diambil secara percuma. Itulah yang menitik beratkan soal kasih sayang persaudaraan mereka yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Boleh saksikan di Facebook Dr. Ziad Syahida yang kongsi banyak sangat perkembangan terkini. Kita harapkan kita tidak terputus informasi dapat daripada individu-individu seperti Dr. Ziad dan mereka yang membawakan perkembangan secara langsung dari bumi Palestin. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini masih lagi akan bersama-sama dengan mereka yang berada di lapangan dan pelbagai lagi topik menarik hanya di Malaysia hari ini. There were a lot of bombings around us. One of them was about 150 meters from my house. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bersama dengan kami. 8 November hari ini kita nak bawakan sedikit perkongsian yang cukup istimewa kerana kabarnya hampir 80 spesies ikan asing kini mendiami saliran air kita. Jadi ini dia, kita nak kongsikan bersama dengan anda artikel, bukan cakap-cakap kosong saja, dah keluar pun artikel yang melibatkan keadaan ataupun situasi ini. Antara sungai yang berdepan dengan dominasi spesies ikan asing ni termasuklah Sungai Klang, Sungai Gombak, katanya Sungai Damansara pun, Sungai Rawang, Sungai Selangor, Sungai Tebrau, Kinta, Sungai Bidor, Sungai Linggi dan Empangan Timah Taso. Katanya apa yang berlaku kini mungkin disebabkan oleh dua keadaan. Perbuatan melepaskan secara sengaja ataupun mungkin pihak peliharaan ikan tersebut terlepas disebabkan keadaan bencana yang kita tahu baru-baru ini berlaku bencana besar yang melibatkan ataupun memberi kesan terhadap pihak peliharaan. Jadi bagaimana sebenarnya keadaan sebenar dan apakah faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku? Rakan-rakan saya yang berada di sana tadi sibuk duk pancing ikan kan? Kini akan membawakan tinjauan yang sebenar keadaan dan juga situasi 80 spesies ikan asing yang berdiami saliran kita. Jom sama-sama kita bersama dengan Afad dan Sofia. Kita kembali di sini. Betul? Kita kembali bersiaran langsung Afad dan juga Sofia. Berlatar belakangkan Sungai Selangor di Bestari Jaya. Bestari Jaya. Jadi seperti mana yang kita wawarkan daripada awal tadi Sofia, kita nak bercakap hari ini tentang ikan asing ataupun ikan pembangsa ni Sofia. Betul. Ikan pembangsa ni ada macam jenis, tapi hari ini antara fokus yang kita tunjukkan tadi adalah baung ekor merah, di mana itu antara spesies yang menjejaskan ekosistem bagi ikan tempatan kita. Jadi ceritanya bila ikan besar ni pemusnah ni dia dah makan segala ikan, apa yang tinggal untuk kita?
Malaysia. Betul lah. Jadi sebabkan itulah sebenarnya ada di kalangan orang-orang muda yang tak mengenali ikan kita, ikan tempatan ni. Mereka kan? Kalau contohlah bagi budak-budak muda, tahu tak tu ikan apa? Tak tahu. Sebab apa? Sebab apa ikan yang tu, ikan tempatan tu dah dimakan oleh ikan-ikan pemangsa. Tak pernah tengok pun. Tak pernah tengok pun. Dan salah satu ikan pemangsa tu macam kita tunjuk tadilah, ikan baung ekor merah. Itu baung ekor merah. Banyak lagi ikan-ikan pemangsa yang ada dekat sungai kita dan ianya menjadi semakin bahaya sekarang ni. Ya, kita akan menunjukkan dua perspektif di mana salah seorangnya adalah seorang pemancing sendiri. Beliau sendiri menyebutkan satu kata artikel ataupun info di mana memberikan kita gambaran bagaimana baung ekor merah ni menjejaskan ekosistem sungai-sungai di Malaysia. Ya, betul. Okey, untuk itu saya bersama dengan dua orang tetamu. Yang sebelah kanan saya ingin saya kenalkan kepada anda semua. Kita bersama dengan Encik Jeffrey Muin, pengasas kelab pemancing River Monster Hunter ataupun singkatannya RMH. Okey, dan di sana Sofia? Saya bersama dengan Dr. Muhammad Rasul Abdullah Halim, iaitu seorang pengkaji taksonomi dan ekologi ikan daripada UM. Terima kasih bersama kita. Dan mungkin kita mulakan dulu perspektif seorang pemancing, seorang yang berada dalam sungai sendiri, memberikan kita gambaran sebenar ekosistem sekarang ni. Betul. Okey, Encik Jeffrey, sebagai pemancing kita tahu kalau yang pemancing ni, kalau nak mancing ni, tengok je lah, tak kisah ikan apa yang kita boleh dapat, kan? Itu yang kita makan, kita ambil. Tapi salah seorang daripada pemancing yang berpengalaman, saya difahamkan Cik Jeffrey yang sebenarnya ada mengeluarkan satu kenyataan di mana sungai kita ni semakin bahaya, semakin kehilangan pupusnya ikan-ikan tempatan disebabkan ada ikan asing ni. Jadi boleh Encik Jeffrey terangkan tentang kebenaran tersebut? Okey, baik. Berkenaan dengan ikan asing ni, sebenarnya sehingga sekarang negara kita dah ada lebih kurang 80 spesies ikan-ikan asing. Tapi dalam 80 spesies ikan asing tu, sebahagian daripadanya dikelaskan sebagai ikan pemangsa yang sangat agresif lah. Yang mana ikan-ikan ini memangsakan ikan-ikan asli yang ada dekat sungai kita. Jadi antara sungai yang dah teruk dicemari dengan kehadiran ikan asing ni daripada Sungai Selangor ni sendiri, Sungai Perak dan Sungai Pahang. Dan saban hari disebabkan saya ada menubuhkan satu grup pemancing, mana grup ni dianggotai oleh ramai rakan pemancing daripada seluruh negara lah. Jadi secara langsung saya dapat info sungai mana yang dah dihuni oleh ikan-ikan asing ni. Dia sangat cepat merebak, dan kesan daripada merebaknya ikan-ikan asing ni kita dapat lihatlah macam sesetengah nelayan darat, terutamanya daripada Sungai Pahang sendiri, yang mana mereka memberi maklum balas yang tangkapan ikan-ikan asli semakin berkurang saban hari dekat sana. Dan di Sungai Selangor sendiri pun perkara yang sama pun berlaku, dan begitu juga di Sungai Perak. Cik Jeffrey, macam saya sendirilah kan, orang yang jarang memancing. Kadang kita tak tahu sebenarnya ikan yang kita dapat, ikan yang kita pancing itu adalah ikan-ikan pemangsa, ataupun dalam bahasa saintifiknya ikan invasif ni. Jadi macam mana caranya untuk kita nak mengenali, okey, ikan yang kita ambil ini adalah ikan pemangsa? Okey, baik. Macam mana nak mengenali ikan pemangsa? Okey, untuk sekarang ni saya fokus pada baung ekor merah lah. Baung ekor merah ini dikategorikan sebagai antara ikan pemangsa air tawar yang paling agresif di dunia, dan ikan ini berasal dari lembangan Sungai Mekong, Vietnam, dan kebanyakan sistem sungai dekat Thailand lah. Dan keberadaan ikan ini dekat ekosistem semula jadi dekat negara kita adalah berpunca dari pelepasan oleh penternak-penternak ikan hiasan, yang mana ikan-ikan asing ini dia bela daripada kecil, dan bila dia dah besar menggunakan kos yang amat tinggi untuk memberi makan dekat ikan-ikan ni. Jadi mereka ini ambil langkah mudah dan buanglah ke sungai-sungai kita. Jadi ikan ni sebenarnya boleh dikenali. Kita boleh kenali dengan cara ikan ini memang bukan ikan yang asli dekat sungai kita. Yang mana ikan-ikan asli daripada Jabatan Perikanan sendiri, mereka ada rekod lebih kurang ada 600 spesies ikan asli, dan memang ikan baung ekor merah ini tidak ada dalam senarai ikan-ikan asli yang berdaftar dekat negara kita.
Jadi itu salah satu spesies ikan yang kita takutilah, iaitu ikan baung ekor merah ni. Okey, jadi itulah dia macam yang Cik Jafri katakan tadi, kita sebagai pemilik pemilik ikan hiasan ni tak boleh sewenang-wenangnya kan nak campak ke dalam sungai dan sebagainya. Okey. Itu sikap tidak bertanggungjawab setengah individu yang Dr. Rasul sendiri kita melihat apa yang disebut oleh Encik Jafri, spesies ni cepat besar, cepat membiak dan pasti memberikan impak jangka masa panjang. Jadi apakah impaknya kalau kita tak kendalikan sekarang, kita biarkan saja ikan baung ekor merah ni berleluasa, apa akan jadi kat ikan-ikan lain ni? Saya setuju dengan pendapat Cik Jafri tadi. Okey. Selain daripada kemusnahan habitat dan juga pencemaran sungai, ikan asli kita juga sekarang tertekan dengan kehadiran ikan asing, lebih-lebih lagi yang bersifat invasif. Jadi jika ikan ini ada di dalam perairan semula jadi negara kita, dia memberi persaingan seperti persaingan makanan kepada ikan-ikan asli yang ada di dalam perairan semula jadi negara kita. Memberikan satu kadar survival yang sangat rendah untuk ikan-ikan tempatan kita sebab ikan baung ekor merah ni pemangsa. Dan doktor merasakan bagaimana kita nak kendalikan ataupun mengawal situasi ini supaya dia tak membiak dengan lebih banyak lagi dan seterusnya memusnahkan habitat bagi ikan-ikan tempatan yang kita juga makan ni, doktor. Jadi antara usaha yang telah dijalankan dari pihak perikanan sendiri bersama dengan kelab-kelab pemancing yang ada, especially di negeri Selangor. So usaha mengeluarkan ikan baung ekor merah daripada habitat semula jadi dijalankan dengan menjalankan aktiviti penangkapan secara sistematik untuk mengeluarkan seberapa banyak yang boleh ikan baung ekor merah daripada habitat semula jadi di negara kita. Telur ikan tempatan pun dimasukkan semula ke dalam sungai untuk menaikkan dia punya kadar pembiakan ke macam mana? Ya, salah satu usaha untuk meningkatkan stok ikan tempatan adalah melalui pelepasan benih oleh pihak perikanan di habitat semula jadi. Dan perlu ditekankan pemilihan jenis ikan untuk dilepaskan di perairan semula jadi supaya tidak salah pilih spesies lah macam tu. Ya. Kalau kita lihat kat sini kan Fad, dia macam lebih kepada tanggungjawab semua kan. Betul? Daripada kita bukan sekadar untuk mencari keuntungan, untuk kita jangan sewenang-wenangnya lepaskan ikan suka-suka je kat mana ni. Bercakap tentang tanggungjawab tu, kita nak tanya tanggungjawab pemancing pula. Tanggungjawab pemancing. Kita tahu yang orang yang kaki pancing ni tak kisahlah ikan apa-apa pun, mana yang lekat dekat mata kaya tu, itu yang kita ambil kan. Jadi sebagai salah seorang pada pemancing, macam mana caranya untuk kita nak memelihara ekosistem yang ada dekat dalam sungai kita ni agar ikan tempatan kita ni mampu untuk hidup tanpa rasa macam ketakut-takut dimakan oleh ikan pemangsa ini? Okey, baik. Untuk grup pemancing saya sendiri, Rainbow Monster Hunter, kita orang sebenarnya dah 2 kali buat kerjasama dengan Jabatan Perikanan, yang mana program tersebut kita buat dekat Sungai Selangor. Program air bentori dengan aktiviti mengeluarkan ikan asing lah dekat sini. Jadi apa yang pemancing boleh buat untuk membantu mengurangkan populasi ikan asing dekat habitat semula jadi kita adalah apa yang saya buat. Saya tubuhkan satu grup memancing yang dianggotai oleh rakan-rakan pemancing seluruh Malaysia lah. Dan sekarang alhamdulillah kita ada lebih kurang 200 orang pemancing yang aktif seluruh negara. Dan setiap tangkapan yang kita dapat direkodkan saiz, berat, dan kita hantar rekod tersebut dekat Jabatan Perikanan untuk dijadikan data kepada pihak berkenaan lah. Dan antara yang kita orang buat juga, setiap kali memancing kita orang promosikan sikap kepada pemancing itu sendiri, yang mana setiap kali habis sahaja aktiviti memancing dekat mana-mana sungai,
kita sentiasa promosikan sikap yang mana sampah sarap yang dibawa oleh pemancing kita bersihkan balik daripada sungai, dan itu yang kita cuba promosikan secara aktif lah buat masa sekarang. Ya, selain daripada kita nak jaga ikan dekat dalam sungai, kena jaga juga kawasan sekitar sungai tu. Setuju. Bukan sahaja kita melihat apa jenis ikan yang boleh kita dapat tapi cara untuk kita ada harmoni itu, dan menyentuh tentang perkataan harmoni ni kan Dr. Rasul. Adakah terdapat caranya untuk kita tidak memusnahkan sehabis-habisnya baung ekor merah ni, dan adakah terdapatnya cara untuk kedua-dua jenis spesies ikan tempatan dan ikan asing ni untuk hidup bersama dan kita mendapat melihat kita dapat kata enjoy lah segala jenis harmoni ikan dalam sungai. Harmoni. Nak jawab soalan ni susah sebab dia melibatkan ikan tapi secara idealnya kita tak nak ikan baung ekor merah di habitat semula jadi perairan negara kita, disebabkan sikap pemangsanya, saiznya yang boleh membesar sehingga ke 70 ke 80 kilogram, dan dia memberi persaingan kepada ikan asli negara kita. Jadi saya rasa secara objektifnya kita memang kalau boleh tak nak ada baung ekor merah di perairan semula jadi kita. Itu jawapan saya. Tapi secara realistiknya kan doktor, ada juga antara mereka yang memancing ikan ni mendapat sumber ekonomi daripada menjual baung ekor merah ni. Adakah terdapat cara lain, mungkin ada satu penternakan yang khusus ke untuk kita membela dan menternak baung ekor merah? Secara awalnya, kalau kita tengok sejarah bagaimana kemasukan baung ekor merah, spesies ikan baung ekor merah ini memang antara salah satu spesies yang digunakan untuk ternakan, ikan sangkar untuk tujuan makanan. Cuma akibat daripada manusia dan juga mungkin juga bencana alam, kejadian banjir, sangkar pecah apa, jadi baung ekor merah ini terlepas ke perairan semula jadi. Jadi dan dia baung ekor merah ni membiak dengan jayanya di perairan negara kita. Itu dan menimbulkan masalah kepada spesies tempatan. Itu yang kita highlightkan sekarang. Kita kalau boleh tak nak benda ni berlaku lagi, dan kita tak nak ada lagi pertambahan kalau boleh spesies asing ke dalam perairan semula jadi negara kita. So untuk kelestarian spesies tempatan kita. Itu idea yang memang kuat dan pentinglah nilainya supaya generasi muda ni bukan hanya tahu baung ekor merah saja. Ya, kita kena harmonikan, pastikan ikan tempatan kita masih ada Fan. Jangan nanti bila cikgu ke sesiapa tanya ikan apa kegemaran, ikan baung. Tak tahu tentang ikan-ikan tempatan ni kan. Okey, nak tanya dekat Cik Jafri, selain daripada ikan baung ekor merah ni, apa lagi ikan-ikan pemangsa yang biasanya yang ada lah dekat sekitar sungai yang ada dekat Malaysia ni? Okey, baik. Untuk ikan pemangsa yang spesies asing yang dah ada dekat negara kita, pertama sekali baung ekor merah, Asian Red-tailed Catfish, yang mana ikan ini berasal daripada Sungai Mekong lah, dan yang keduanya Amazon Red-tailed Catfish. Ini pun salah satu spesies baung ekor merah, cuma dia berasal dari lembangan Sungai Amazon, dan dari segi fizikal dia berbeza sedikit dengan baung ekor merah yang daripada Thailand ni. Dan tumbesarannya cuma 45 kilo berbanding dengan baung ekor merah yang boleh mencecah sehingga 80 kilo. Okey, jadi kita dapat lihatlah kadang-kadang kita tahu yang mana suka makan ikan baung tu, yang spesies tempatan tu ekor dia lain sikit warnanya, ada kekuningan. Kuning sikit. Kalau yang warna merah tu itu adalah pemangsa yang perlu kita tahu. Jadi mungkin kita sebagai orang biasa ni kita galakkanlah, bukan sahaja kita bagi penyidik untuk nak bagi cara macam mana cara untuk kita nak memusnahkan ikan pemangsa ni, tapi kita sebagai orang awam pun kadang-kadang kita boleh pancing ikan baung merah tu dengan menggunakan umpan apa tadi? Keli hidup. Nak mancing guna ikan keli hidup. Semudah-mudah aja. Tapi apa yang penting, kita ni kalau kita menangkap apa-apa ke, kita nak mencari hasil hutan ke hasil laut, kita kena ada ilmu. Dan bagaimana kita dapatkan ilmu itu? Ada buku-buku yang telah pun diterbitkan oleh seorang ini yang diberikan gelaran saintis masyarakat. Ya, betul. Kita akan bersama dalam Sudut Inspirasi kejap lagi. Ya, okey. Kita teruskan menonton Malaysia hari ini.
sekilas ikan di air, dah tahu mana jantan, mana betinanya. Kita cerita pasal ikan hari ini kan. Selain daripada itu, kita juga nak kongsikan bersama dengan anda. Kita tanyalah juga sama ada sukakan ikan air tawar ataupun ikan laut air masin. Kadang-kadang kita tahu apa yang kita suka sebab apa dia dah ada dekat pasar je kan. Kita tahu ikan ni, ikan bawal suka, ikan pari, ikan apa lagi, ikan baung. Tapi sebenarnya kita tak tahu datangnya daripada mana. Jadi kita nak berkongsi juga ilmu kepada anda semua, sedikit informasi ataupun spesifikasi ikan air tawar. Kadang-kadang ada di antara kita ni ikan bukan jadi antara menu harian dia, tapi bila kita sekali masak ikan tu, kita dah tahu dah apa favourite ataupun cita rasa masing-masing. Wartawan kami Afiq sempat membuat sedikit kompilasi berkaitan dengan informasi-informasi ikan air tawar. Jom sama-sama kita dengarkan perkongsian ini. Menurut kajian para saintis, ada lebih daripada 33,000 spesies ikan yang wujud di dunia. Spesies ikan laut lebih banyak daripada ikan air tawar. Oleh itu, kajian mengenai ikan di laut masih dilakukan kerana banyak lagi spesies ikan yang tidak ditemui. Tetapi, ikan air tawar juga tidak terkecuali. Ikan air tawar ialah spesies ikan yang hidup di dalam air tawar seperti sungai, tasik dan paya dengan kadar kemasinan kurang daripada 0.05%. Kebiasaannya, ikan air tawar mempunyai kandungan protein yang tinggi serta rendah lemak. Menurut satu kajian, isi ikan laut lebih pejal berbanding ikan air tawar dan sisi ikan air tawar lebih kecil berbanding ikan laut. Antara spesies ikan air tawar yang sering menjadi buruan pemancing di Malaysia ialah kelah, haruan, baung dan patin. Jika diberi pilihan, ikan yang mana satu lebih menjadi kegemaran anda? Kita harapkan bahawa anda dah pun mengenalilah antara spesies-spesies ikan tawar yang ada dekat Malaysia ini. Jangan kita terkeliru ikan kembung ke ikan cecaru ke tak ada. Itu bukan ikan air tawar. Tidak, kita kena pastilah ikan mana duduk kat air tawar ke kata air laut dan sebagainya. Tapi apa pun kita kena menghargai seorang individu ini. Inilah saintis masyarakat kita Encik Ilham sendiri yang telah menerbitkan buku dan membawa kita sampel-sampel antara kajian-kajian telah pun dilakukan. Encik Ilham mungkin sedikit sebanyaklah permulaannya bagaimana Encik Ilham rasa ini adalah satu perkara yang penting supaya kita mengenali setiap hidupan yang ada dalam air tawar ni. Saya sebenarnya bermula sebagai hobi lah. Daripada budak-budak main longkang, mak marah apa semua kan. Dan bila dah besar ni mak dah tak berani marah sangat. So saya terfikir kenapa saya just tangkap habis gitu je kan. So saya share di dalam Facebook. Kami ada Facebook nama dia Ikan Air Tawar Malaysia. Sekarang dah ada dekat 30,000 ahli dalam tu. So dalam grup tu ada saintis, ada orang kampung, ada orang perikanan. So dalam tu kita share. Bila kita share lalas dia jadi macam satu komuniti. Dan orang nak tahu. So macam yang saya tangkap ikan kat depan ni lah. Bila saya dapat, saya dulu tak tahu, saya share. Dan kawan saya dekat Universiti Malaya, UMT, dia akan bagi tahu ni spesies apa dan saya belajar dekat situ. Ini antara spesies-spesies ikan yang rare ni. Yang saya dan Sofia bila kali pertama tengok ni, Sofia tertanya-tanya, ini ikan apa ni? Minta maaf Sofia, saya pun tak tahu. Inilah yang dikatakan sebagai inspirasi. Bermulanya daripada hobi dan sekarang ini boleh jadi sebagai salah satu daripada kerjaya yang boleh kita janakan sebagai sumber pendapatan. Betul lah apa dia cakap tadi, Cik Ilham kata kan, kecil-kecil tak tahu buat apa kan, ambil sana ambil sini kan. Jadi ianya boleh dapatkan sumber pendapatan untuk kita lah. Jadi kita nak tahu jugalah Sofia, yang ada dekat depan kita ni, ini antara spesies yang mana yang rare? Yang rare, yang susah nak jumpa. Okey, antaranya boleh perkenalkan kepada kita. Yang ni saya baru 2 bulan lepas. Sorry, yang ni. Okey, mana? Ni antara spesies ikan air tawar ni. Ini. Ni ikan adalah satu-satunya spesies yang duduk dalam gua kat Malaysia. Jom kita tunjuk kamera. Macam mana tu? So ikan ni nama dia memang susah sikit nak sebutlah nama saintifik. Tapi dia ujung dia Theomannensis. Sebenarnya nama Theoman lah. Theomannensis. So ikan ni last orang pergi cari dia tahun 99. Orang luar negara dan kita rakyat Malaysia kat universiti pun tak ada spesimen ni. So pihak USM dah jemput saya, jemput rakan daripada UM, kita orang buat gabungan lah. Kita orang cari dan mengembara untuk masuk dalam gua ni. Hampir 24 jam juga nak dapatkan ikan ni dan akhirnya dapat. Dan ni adalah 2 spesimen daripada 6 spesimen yang ada dekat
museum di universiti sekarang. Ini antara spesimen yang sangat penting untuk kita adakan rekod dan sebagainya dan boleh dikira sebagai rare ataupun luar biasa. Dan bagaimana kan Encik Ilham mungkin kita memberikan satu gambaran seperti ini dengan rekod, dengan sampel seperti ini mampu untuk memberikan knowledge yang lebih banyak lagi kepada orang di luar sana? Macam kita kalau rakyat biasa, kita hanya tahu pasal ikan sepat, ikan haruan dan ikan yang biasa-biasa lah kan. Tapi sebenarnya kat Malaysia ni ada banyak spesies. So contohnya spesies macam ni, bila kita tayang macam ni, dia orang akan anggap ikan ni ikan pasir ataupun ikan yang ada dekat sungai kebanyakannya. Tapi semenjak saya bekerja dengan rakan-rakan saintis, dia orang mengajar saya pasal taksonomi, pasal taburan ikan dan dia ada spesies yang berbeza. So kita kena tengok dari segi taksonomi dia dan itulah kelebihan saya bila berkawan dengan rakan-rakan universiti di Malaysia ni. Dia orang banyak membantu saya. Cik Ilham, yang kalau nak buat kajian-kajian apa semua ni, adakah ikan-ikan yang rare sahaja ke ataupun ada spesies-spesies lain? Sebab apa saya tanya tu, dah tergolek dah udang. Ini nama dia. Sofia boleh. Kau saya dapat kita tengok eksklusif di Malaysia hari ni. Sofia cuba nak ambil ikan gara. Sofia ambil yang kat bawah tu, Sofia. Saya tak bawah tu. Saya cuma sini je. Okey, saya lompat-lompat tadi tuan-tuan dan puan. Minta maaf lah ya, saya terkejut sebab ini adalah lobster air tawar ya, Cik Ilham. Okey. Teruna sepit Okey, kenapa agaknya yang ni dijadikan sebagai kajian? Okey, sepanjang dalam 10 tahun ni saya mengembara mencari ikan air tawar, dah dapat rekod lebih 300 spesies ikan air tawar kat Malaysia ni. So saya jumpa juga ikan-ikan invasif dan udang invasif. Ni adalah satu contoh yang saya jumpalah. Ni dapat kat Muar, tapi dia pun ada kat Selangor, kat Perak, banyak tempat. So ni udang ni sebenarnya asal daripada Australia. Dia memakan benih-benih ikan dan menjadi persaingan pada ikan tempatan. So sekarang saya tengah buat kajian dekat Muar sebab udang ni banyak kat kawasan gambut di tempat konservasi kami buat sejenis ikan pelaga biru lah yang ada dekat Muar, endemik. Lokasi dia ada kat Muar saja. Tapi bakal pupus disebabkan udang ini. Ya, bercakap tentang Muar, Encik Ilham, saya teringat dekat Malaysia hari ni pun kita ada bawakan tentang tiram yang ada dekat Muar. Kan? Jadi apa hubung kait antara tiram mungkin nak disamakan dengan spesies-spesies yang invasif ni? Okey. Kalau macam tiram tu dia adalah spesies bukan ikan lah kan, tapi dia marine juga. So dia yang macam dekat Muar tu dia ada satu spesies baru yang hanya ada dekat Muar saja. Tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan kan. Mungkin ikan yang luar ni akan jadi akan menjadikan tiram sebagai pemangsa ke apa, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Satu soalan saya. Pemangsa-pemangsa ni dia makan ikan tempatan. Spesies yang ada dekat dalam sungai lah. Kalau yang pemangsa ni, siapa pula yang makan pemangsa ni? Kalau ni itulah masalah dia. Bila dekat perairan semula jadi, dia tak ada tak macam tempat asal dia kat Australia. Kat Australia tu mungkin ada buaya ke yang makan ni kan. Tapi kat sini kita ada biawak dan ikan lain tak ada dah. Baik, Cik Ilham, saya pasti menyebut tentang ilmu Cik Ilham ada macam-macam. Tapi kalau mereka yang terinspirasi nak merasakan macam ini boleh jadikan kerjaya, kita menjadi seorang penyelidik, saintis masyarakat kan, apa antara kemahiran yang perlu ada pada seorang penyelidik yang dinamakan Encik Ilham ni supaya lebih ramai lagi anak-anak muda di luar sana pun terinspirasi untuk melakukan benda yang sama? Pertamanya passion lah. Tapi saya kalau nak buat benda ni, yang perkara pertama saya fikir, jangan fikir duit je. Bila fikir duit, selalunya hobi tu akan menjadi duit. Bila dah jadi duit, selalunya hobi ni akan terpupus. Macam ikan pupus. So macam saya minat ikan ni kan. Contoh ni ikan ni Nama dia. Sofia nak tanya, ikan apa ni? Nama dia? Dia macam keli. Dia bau, tapi dia ada dekat Selangor dan Perak. Dekat Johor je kita. Ini bau. So nama saintifik dia Maestus bimaculatus. Susah kan nak sebut? Ya, tutus ya. So macam ni lah kita nampak ikan baung macam biasa. Tapi sebenarnya ikan ni special. Tak ada beberapa tempat saja. Tapi dia boleh membesar jugalah. Tak, ni spesies dia kecil macam ni. Memang kecil-kecil sini lah. Betul. So memang benda ni kita perlu kaji, minat dan berhobi lah. Baik. Okey, anda kata kalau penonton ni rasa macam bermula terdetik hati mereka ingin mengetahui kajian-kajian yang dibuat oleh Encik Ilham. Contohnya sekarang ni ada buku. Jadi macam mana caranya untuk mereka nak mendapatkan hasil-hasil terbitan daripada Encik Ilham ni? Alhamdulillah dalam beberapa tahun ni saya bekerjasama dengan rakan-rakan di universiti. Ni buku yang dihasilkan pada tahun 2020 lah. Yang buku pertama kami buat kerjasama dalam 8 ke 9 saintis. Saya
satu-satunya ni lah citizen scientist dan ada juga doktor perubatan. Walaupun dia bukan doktor ikan tapi dia buat juga. So buku ni dulu memang sekarang dah habis lah. Dah habis dah buku ni. Dah habis dah? Dah habis dah. Tapi akan datang kami ada buat buku terbitan baru lah. Ya. Nanti akan muncul. Baik. Alhamdulillah. Inilah kita melihat di sini bukan sahaja kita tahu ikan apa nak makan, tapi kita kena kenali ekosistem jenis apa ikan tawar ni. Buku pun semua dah sedia ada. Jadi kita kena ingat jugalah jangan kita melepaskan ikan sesuka hati di mana-mana pun ekosistem dalam Malaysia. Perumpamaan ikan asing ni seperti Israel yang mana menceroboh di kawasan orang, lama-kelamaan dia nak jadikan kawasan tu sebagai tempat mereka. Ya, kita ketahui hak masing-masing. Masing-masing. Okey, terima kasih kepada anda semua bersama dengan saya dan juga Sofia. Okey, dan saya harapkan anda sudah pun mengetahuilah tentang ikan-ikan pemangsa ataupun ikan invasif ini. Semoga memberikan inspirasi untuk semua untuk menjaga sungai-sungai kita, termasuklah hasil perikanan kita. Jadi terima kasih Cik Ilham. Terima kasih Cik Ilham. Semoga jadi inspirasi kepada mereka semua. Terima kasih. Anda semua jaga diri, kita kembali ke studio. Ya, silakan. Apabila kau menyebut namaku, kau buatku terdiam terpaku.
Namira. Wow, apa khabar? Baik. Sedih sangat lagunya. Okey, ni Namira bersama dengan kita untuk single yang pertama. Ya, betul. Terbaru dan sememangnya menjiwai kerana ini cerita awak sendiri. Jom kita depan. Okey, sebelum tu kita tahu nama Namira yang semakin lama tadi sempatlah juga saya melihat kepada social media anda kan. Kita nak tahu juga datangnya daripada mana sebuah suara yang begitu sedap ni. Kenalkan diri Namira bersama dengan penonton. Okey, nama saya Amira Aman dan saya berasal daripada Kuala Lumpur. Okey. Nama gelaran, nama glamour Namira lah. Okey, dan saya memang daripada dulu lagi berminat dengan menyanyi. Saya minat menyanyi, saya minat dalam apa saja bidang dalam industri ni lah. Termasuk sekali dengan hosting. Oh, ya ke? Okey, kita tukar sekejap. Silakan buat hosting MHI. Boleh? Hai, bersama dengan saya Namira dalam rancangan MHI. Tak boleh lah. Kalau host mungkin ambil Amira lah. Dia Namira singer. Host Amira. Okey, Yes. Berumur? Saya berumur 30 tahun. Okey, satu maknanya kalau dalam fasa ini macam-macam kan yang dilalui kan, termasuklah lagu Bulan ni. Kabarnya sebelum ni tajuk dia Terdiam. Betul, kan? betul. Maknanya ditukarkan kepada nama Bulan. Kenapa ada pertukaran jodoh? Sebenarnya semua tu bertukar bila saya dah dapat peluang untuk masukkan lagu ni dalam OST Pagari Bulan. Jadi ini semua atas request pengarah dan juga penerbit filem tersebut. Yalah, jadi disetujui untuk tukarlah namanya. Yes, kan? betul. Kalau tidak mula-mula namanya Terdiam. Okey, cerita tentang lagu ni yang mungkin mereka dah dengarkan, memang cerita tentang patah hati lah kan, yang tak boleh nak digambarkan perasaannya. Tapi di sebalik penceritaan seorang penulis lagu ini mesti ada cerita yang tersendiri. Ya, betul. Memang lagu ni ada kisah dia tersendiri. Memang saya sendiri mengalami suka duka sewaktu saya menghasilkan lagu ni. So memang waktu tu saya baru putus cinta. Tiba-tiba datang pula dia punya ilham sewaktu rasa luluh tu kan. Jadi saya tulis semua daripada A to Z dan waktu itulah terhasilnya lagu tu. Sebab kebetulan memang saya pun sendiri belajar. So why not saya gunakan saya punya skills tu dalam lagu. Memang saya sendiri pun memang jenis yang tak pandai berkata-kata sebenarnya. Tapi bila kita luahkan dalam lagu tu, dia menjadi. Alhamdulillah. Okey, maknanya bukan orang yang petah bercakap sangat pun. Maknanya tak adalah cakap bila perlulah. Ya, saya pendiam sebenarnya. Saya introvert. Tapi bila depan kamera ke atau dekat ni memang saya akan bercakap. Bila perlu, betul lah. Bila perlu saja bercakap. Ya, kan? Okey, bermula karier pada umur 30 tahun. Kalau kita tengok kan sekarang ni dengan keadaan ataupun banjiran artis-artis baru ni semua start awal kan? 21, 22 semua dah start jadi artis kan? Yes, betul. Ada rasa macam terlambat ke? Ataupun ini okey saja, apa-apa pun saya nak start juga sebab saya ada bakat. Apa pendapat Namira sendiri? Okey, bagi saya umur tu dia tak jadi penghalang sebab sekarang ni ada yang umur 50 tahun pun baru nak naik. Kan? Betul. Yang penting jiwa kita muda Betul, jiwa kena muda. Tapi alhamdulillah lah saya dapat peluang tu pada waktu ni sebelum saya kulit dah kendung ke apa ke kan. Tapi yalah, bukan nak kata saya tak pernah cuba sebelum ni. Saya dah pernah cuba berkali-kali untuk masuk dalam industri ni tapi gagal. Tapi dia tak menghalang saya untuk terus mencuba. Maknanya pernahlah juga cuba untuk ke dalam industri tetapi tidak ada lagi peluang. Mungkin peluang baru datang lah kan. Inilah masanya. Okey, fans macam mana? Bagaimana sambutan fans anda untuk single pertama Bulan? Alhamdulillah, setakat ni memang saya dapat banyak sambutan daripada bukan sambutan tapi sokongan tu lagi kuat dalam family dan dengan kawan-kawan. Dia mula dengan close circles dulu tapi ada juga peminat baru yang ada DM, ada juga yang komen dekat video saya. So yang itu memang buat saya rasa macam teruja jugalah. Sebab tak pernah ada lagi that fan base tu. Belum utuh lagi tapi hopefully lepas ni dia bertambah semakin ramai kan. Itu dia video klip Bulan dah pun siap menjadi soundtrack untuk Pagari Bulan. Bila cerita yang pertama dah berkisarkan tentang kehidupan si penyanyi ini sendiri, mungkin selepas ini apakah perancangan ataupun genre yang dipilih
Okey, ini adalah Namira. Mereka akan kenal Namira dalam industri hiburan tanah air ini dengan genre yang sebegini. Okey. Buat masa ni perancangan kita hanya fokus kepada promosi untuk lagu Bulan. Kemudian ada juga dalam proses untuk kita join saya dalam bidang pengacaraan. Memang dah ada program tu, insya-Allah, amin. Dan promotion ni akan berlangsung sehingga hujung tahun ni, dan kemudian pada tahun depan kita akan menghasilkan lagu lebih banyak karya, dan saya nak mereka di luar sana mengenali saya sebagai seorang komposer juga, sebagai seorang penyanyi, dan saya juga sebagai seorang pengacara. Semua tu itu adalah saya punya main core lah. Ya, insya-Allah. Tapi ballad. Okey, kalau untuk genre lagu, ya, saya suka pop R&B sebenarnya. Tapi saya terbuka untuk semua genre sebab saya akan menghasilkan lagu untuk orang lain juga. Betul, itu dia. Seorang komposer, sekarang ni kalau penyanyi memang kena ada lagu sendiri kot bagi saya, kan? Yes, itu meletakkan ada relevannya dalam industri. Okey, ucapan kepada peminat di luar sana ataupun hari ini ada kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang sedang menyaksikan Namira, terus hari ini nak register jadi fanbase Namira. Apa kata-kata untuk mereka? Silakan. Okey, pertama sekali saya ingin memanjatkan syukur kepada Allah sebab berikan saya peluang dan rezeki ini, dan saya juga terima kasih kepada semua keluarga, rakan-rakan dan juga peminat-peminat saya di luar sana yang terus menyokong saya dan menjadi punca untuk saya berada di sini juga. Dan apa lagi tadi ya? Ucapan secara keseluruhan. Okey, saya juga jangan lupa ikuti saya di setiap social media, Instagram, Facebook, TikTok dan Twitter untuk setiap perkembangan saya pada masa akan datang. Okey, itu dia, kita raikan bakat baru dalam industri nyanyian, insya-Allah, Namira, dan lagu pertamanya merupakan Bulan. Cerita tentang dirinya sendiri, boleh anda ikuti dan dengarkan, support Bulan. Terima kasih Namira. Terima kasih, Thank you so much. Cik Hani. Jaga diri banyak-banyak, okey? InsyaAllah. Mana tahu ada jodohnya kita bertemu dalam pentas tapi lepas ni saya kena tinggi pakai sikit. Kena tinggi sikit. Okey, kepada anda semua, jom ikut saya kerana kita di minit-minit terakhir ini untuk kongsikan bersama dengan anda apa lagi yang menarik. Jangan lupa untuk tonton Cik Lang Sui. Cerita baru, katanya hantu komedi sikit. Terbaru untuk ditonton, Cik Lang Sui yang dibintangi oleh Dini, ada Harisa Adlin, ada juga Izrin Loy, dan ramai lagi mengisahkan tentang pertembungan epik di antara hantu-hantu bagi merebut tahta, bagi memerintah semua hantu. Kalau ada hantu-hantu lagi untuk perintahnya. Okey, saksikan mereka setiap Khamis, ditonton, stream secara percuma dan langgan lagi layan. Alright. Jadi kepada anda semua, terima kasih kepada anda yang sentiasa setia bersama dengan kami. 1 jam siaran, tak gerak mana-mana. Ikuti kami esok lagi 9.30 pagi. Kita ada sedikit perkongsian untuk pra-pelancaran Karnival Usahawan Desa bersama dengan Timbalan Perdana Menteri. Okey, esok di sini di Pekarangan kita akan bawakan secara khas untuk anda, hanya penonton Malaysia hari ini. Jaga diri. Assalamualaikum. Saya Anim Izzati. Bye-bye. Doctor or anything to help my people like that. There were a lot of bombings around us. One of them was